Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap semua-semua sihat-sihat belaka pagi ini, hari Selasa, lebih kurang pukul 11. Okey, dah lama saya tak buat live. Betul? Melalui FB Edu Intellect ni. Sibuk sikit lah dah, KP pun dah kata kurang sikit sekarang ni. Tapi walau macam mana pun saya cuba sekarang buat live balik lah. Tapi sekarang ni saya nak cuba buat sedikit perubahan sikit dalam live saya, seperti mana yang tuan-tuan semua tengok, tuan-tuan dan puan-puan semua tengok, ada sedikit interaktif lah dalam live saya ni. Ini saya tengah testing menggunakan satu software baru lah, untuk supaya lebih interaktif lah saya punya presentation ni. Cuma mungkin saya punya video quality tak berapa terang sangat, tapi tak apalah, saya cuba yang terbaik sekarang ni. Okey, seperti mana, seperti biasa, seperti adik saya belajar daripada syarikat Edu Intellect. Kami sebuah syarikat training dan coaching yang betul di Kuala Lumpur ni. So training kami lebih kepada training teknikal dan juga training personal development. Okey, seperti biasalah saya akan buat disclaimer sikit dalam sebelum saya start saya punya presentation ni. Apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan kepada pengalaman saya sebagai seorang usahawan selama ni, seorang yang pernah bekerja dalam sektor korporat dan juga kebelakangan ini seorang trainer dan juga seorang coach. Okey, apa topik yang saya nak bincangkan hari ini? Topik yang saya nak bincangkan hari ini lah berkisar kepada kita nak kenal pasti kekuatan dan talent yang ada pada diri kita. Okey, kenapa saya nak bincangkan topik ini hari ini? Okey, kita kadang-kadang merasakan bahawa, especially kalau kita berada dalam situasi yang mana kita tak dapat capai sesuatu benda yang kita nak. Tak kisah dalam berniaga ke, dalam kita berkerjaya ke, dalam pelajaran ke dan sebagainya, sepanjang hidup kita ni lah. Bila kita gagal untuk mencapai perkara yang kita nak tu, akan timbul satu keraguan dalam diri kita. Doubt, keraguan dalam diri kita yang bolehkah aku capaikan benda tu? Saya rasa semua orang ada benda ni. Okey, saya pun ada benda ni. Especially kalau benda tu kita tak pernah buat dan kita buat first time dan kita gagal, jadi kita akan terus kata kita tak boleh buat benda tu. Jadi kadang-kadang kita rasa bahawa kita ni sebenarnya tak ada kekuatan ataupun tak ada skill ataupun tak ada talent dalam diri kita. Jadi itu menyebabkan kita jadi lemah semangat untuk kita teruskan apa yang kita nak buat tu. Jadi sekarang ni, sebagai seorang individu, kita sebenarnya tak boleh nak give up lah. Tapi of course, sebagai manusia biasa, kita akan terkesan dengan situasi-situasi yang berlaku. Tambah sekarang ni macam situasi COVID-19 kan, banyak berniaga terkesan. Ada yang terkesan tahun lepas, mungkin dia dah recover. Ada yang terkesan, dia cuba buat something, benda tu tak menjadi kan, dan sebagainya. Ada yang mungkin tak terkesan langsung, ada yang mungkin baru nak terkesan. Jadi situasi-situasi ni berlaku. Tapi saya tak mau cerita pasal COVID-19 lah, sebab banyak sangat orang cerita pasal COVID-19. Cuma sekarang ni saya nak bincangkan tentang bagaimana kalau situasi di mana kalau kita berada ketika kita rasa diri kita ni lemah, ketika kita rasa diri kita kekuatan tak ada, talent dan tak ada dan sebagainya, bagaimana kita nak menghadapi perkara ni. Okey, saya tak mahu bercerita from perspektif agama, tapi saya lebih kepada perspektif sebagai seorang coach. Jadi ada beberapa soalan lah yang boleh kita tanya diri kita lah, untuk kita kenal pasti kan kita punya kekuatan dan talent pada diri kita. Jadi presentation saya hari ini, video saya hari ini nak berkisar kepada 4 jenis soalan yang kita boleh
maka kita bolehlah terus terus ni video ni. Okey, ada on balik. Sorry. Okey, sekarang ni right. Sorry. Okey. Ada 4 soalan lah yang kita boleh tanya pada diri kita untuk kita kena pasti kita punya talent dan juga kekuatan yang ada pada diri kita. Sorry, kadang-kadang saya terpaksa tengok saya punya handphone, tengok ada interruption tak. Macam interruption pula saya punya live ni. Okay, tak apa, saya nampak macam okey pula sekarang ni. Okay, right. Okay, ada 4 soalan. Soalan ni dia berkisar kepada yang pertama mengenal pasti kekuatan yang ada pada diri kita. Yang kedua, kita nak kenal pasti benda-benda yang kita buat yang kita rasa bangga dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita nak kenal pasti perkara-perkara yang mendatangkan keseronokan pada diri kita. Dan yang keempat, kita nak kenal pasti perkara-perkara yang boleh mendatangkan kepuasan dalam diri kita. Jadi empat perkara ni kita kena tanya diri kita, dan kita kalau boleh kita tulis, ambil pen dan kertas, kita tulis empat ni dalam kita buat analisa tadi, dan kita tengok kan apa sebenarnya kekuatan yang benda-benda ni pada diri kita. Okay, right. Sekarang kita cerita pasal kekuatan kita. Kita nak kita nak kenal sorry dia laju sangat ni. Okay, sekejap. Okay. Sorry. Okay. Sekarang kita nak kenal pasti kekuatan kita. Okay, kekuatan kita ni apa sebenarnya? Okay, dalam exercise ni, kita untuk kita buat cepat benda ni, kita kena pasti hanya 3 saja. 3 saja kekuatan yang ada pada diri kita. Okay, our strength lah. Apakah kekuatan yang ada pada diri kita sekarang? Kita kena pasti 3. Sebenarnya banyak sebenarnya, tapi saya untuk exercise ni kita buat 3 saja. Kita tulis 3 saja kekuatan yang ada pada diri kita. Okay. Sorry. Nak kabut sikit presentation saya. Okay. Okay. Kekuatan tu kita kena analisa kekuatan dalaman dan kekuatan luaran kita. Okay. Kekuatan dalaman tu contohnya kita ada satu sifat, kita tengok diri kita, apa yang kita ada. Mungkin kita seorang yang mudah mesra bila jumpa dengan orang. Itu satu kekuatan sebenarnya. Setengah orang tu susah nak mesra. Ataupun kita seorang yang suka senyum, kan? Jumpa orang kita senyum, orang kenal ke orang tak kenal ke kita suka senyum. Jadi itu pun satu kekuatan juga pada diri kita. Ataupun kita ni seorang yang rajin. Okay, rajin macam-macam lah. Kita tangan kita, orang kata bahasa kita dengan tulang kan. Kita rajin tolong orang, rajin sapu sampah di rumah dan sebagainya. So kita list down kita punya kekuatan yang ada pada diri kita. So that's how kita nak discover yang kita ni sebenarnya istimewa. Kita ni memang ada kekuatan. Kan? Jadi first kali kita list down. Saya nak kita list down hanya 3 saja. Tak usah banyak-banyak. Sebenarnya ada banyak kekuatan dalam diri kalau kita duduk betul-betul. Kita analisa betul-betul. Sebenarnya banyak kekuatan yang ada pada diri kita ni. Tapi saya nak kita list hanya 3 saja. Okay? Kekuatan yang ada pada diri kita. Okay, lepas tu kita nak tengok apa? So saya kata contoh tadi lah kita penyabar. Seorang penyabar, itu satu kekuatan lah yang ada pada diri kita. Suka senyum dan rajin lah dan lagi lah. Contoh kat sini lah. Yang kedua ialah benda yang kita bangga. Dalam hidup kita, apakah benda yang kita telah capai yang kita betul-betul berbangga? Jadi, itu saya kata mula-mula tadi, walaupun kita hadapi situasi yang lemah semangat hari ini, berdasarkan kepada situasi yang berlaku pada hari ini, tapi kita ingat balik benda-benda yang kita dah capai dalam kehidupan kita. Okay? Kita list down, masa saya kata tadi, tak usah banyak-banyak. Kita list down 3 saja. 3 saja benda yang kita dah capai dalam kehidupan kita. Okay?
Jadi saya syorkan kita list down. Okay, saya syorkan kita list down. Itulah kadang-kadang jadi benda baru buat ni, dia kelakar buat sikit saya punya presentation. Minta maaf ya. Okay, kita list down pencapaian kita zaman sekolah dulu. Apa yang kita pernah capai zaman sekolah dulu, kan? Lepas tu zaman universiti kita, kan? Apa yang kita dah capai masa kita zaman sekolah dan zaman universiti kita. Lepas tu masa kita bekerja, okay? Zaman kita berkerjaya, okay? Dan juga zaman kita berniaga, okay? Kita mesti ada satu benda yang kita dah capai. Kisahlah mungkin zaman sekolah tu kita masuk sebagai dalam pelajaran mungkin kita dapat masuk kelas sains contohnya, kan, ataupun kita mungkin dalam sekolah yang ramai bangsa asing, lebih daripada bangsa Melayu, kita salah seorang orang kata pelajar Melayu yang pandai, ataupun pencapaian kita masa sekolah tu menyebabkan kita dapat scholarship pergi overseas. Itu pencapaian. Jadi kita kena list down. Sebab tujuan kita sekarang ni, kita nak kena pasti benda yang kita bangga dalam kehidupan kita. Begitu juga masa zaman kerjaya. Apakah kerjaya zaman kita bekerja? Apa yang kita dah capai masa kita bekerja? Kan? Mungkin kita dalam usia yang muda, kita dapat naik pangkat. Kan? Ataupun kita dapat tawaran kerja dengan syarikat multinasional. Kan? Orang lain tak dapat. Kita dapat tawaran kerja dengan syarikat multinasional. Mungkin kita dapat. Begitu juga kalau kita tiba-tiba menceburi dalam perniagaan. Apa yang kita dah capai dalam perniagaan kita? Kan mungkin sekarang ni sebab COVID-19 ni perniagaan kita terganggu. Kan jatuh contohnya masa zaman sekarang ni. Tapi kita telah mungkin 3-4 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas mungkin kita dah berjaya, kita capai satu kejayaan dalam kita punya perniagaan. Kan? Mungkin kita pernah cacah sales 10 juta dalam perniagaan kita. Itu adalah satu pencapaian. Jadi kita kena tulis pencapaian apa yang kita dapat. Ingat, kita exercise ni kita nak buang daripada minda kita satu situasi di mana kita lemah semangat untuk maju ke depan. Itu kita punya objektif dalam kita punya dalam exercise. Okey. Lepas tu apa lagi yang kita nak? Benda-benda yang mendatangkan keseronokan pada diri kita. Pun kita kena list down. Jadi banyak dia mendatangkan keseronokan pada diri kita. Benda yang seronok ni, kadang-kadang benda tu kita tak dapat duit dalam benda tu. Kan? Contohnya seorang dia, mungkin dia seorang engineer atau arkitek. Tapi dia hanya duduk di pejabat, buat kira-kira dan sebagainya, sebagai seorang engineer. Kan dia buat lukisan, dia review lukisan dan sebagainya. Mungkin tu kerja dia. Tapi dia ada benda yang dia seronok. Dia seronok, contohnya dia seronok ambil screwdriver atau ambil alat-alat pukul untuk repair rumah. Repair tangki, kan? Apa lagi? Pasang aircon, kan? Padahal benda tu dia tak belajar pun sebagai engineer. Kan? Dia tak belajar pun sebagai arkitek. Tapi dia suka. Kan? Itu menunjukkan dia ada satu kesukaan. Okay. Ini pun akan mendatangkan satu keyakinan pada diri kita tentang kekuatan. Kita nak kena pasti kekuatan dan talent kita, kan. Jadi ini pun juga akan mendatangkan satu kekuatan untuk kita kenal pasti. Apa lagi yang mungkin ada kekuatan kita? Jadi kekuatan tu kadang-kadang kita pakar. Benda yang kita seronok buat tu kadang-kadang dia akan jadi pakar dalam benda tu. Kan? Jadi mungkin kita tak belajar perkara tu secara formal. Tapi oleh kerana kita suka sangat benda tu, kita seronok buat benda tu, maka kita lalas akan jadi pakar. Banyak sekarang ni orang dia jadi pakar satu perkara. Tak seperti dia belajar macam perkara tu. Contoh ada setengah orang, dia tak belajar graphic design. Dia tak masuk art school. Tapi dia boleh buat grafik yang cantik-cantik. Dia ambil dia punya inisiatif sendiri untuk belajar Photoshop dan sebagainya, dan untuk belajar macam-macam lagi program-program yang ada dalam internet supaya dia lebih mahir dalam graphic design. Jadi lalas dia akan jadi pakar.
Ini dia kata kita kena pasti talent yang ada pada diri kita. Jadi berbalik kepada kita punya tujuan asal kita buat benda ni. Tujuan asal ni supaya kita taklah lemah semangat bila kita berhadapan dengan situasi yang mencabar dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahawa sebenarnya aku ni ada satu benda atau ada beberapa benda yang aku ni pakar. Dan aku boleh gunakan kepakaran aku tu untuk mencapai apa yang aku nak. Ataupun untuk mengatasi situasi yang tak baik pada diri aku hari ni. Jadi, kita nak kena pasti benda yang kita suka buat, walaupun kita tak ada formal training dalam bidang tu, tapi oleh kerana benda tu kita suka buat, lama-lama kita jadi pakar dalam buat benda tu. So, kita nak kena pasti juga. Saya bagi contoh kat sini, contohnya seorang tu dia seronok hiking. Seronok hiking ataupun seronok memasak. Kan? Seronok main bola, dia seronok. Tapi kadang-kadang bila dia seronok, oleh kerana dia seronok buat satu perkara tu, macam contoh dia seronok hiking. Oleh kerana dia seronok hiking, maka dia bolehlah jadi expert dalam hiking, kan? Dia boleh tahu kat mana tempat-tempat hiking. Of course, sekarang ni zaman PKP ni kita tak boleh keluar daripada kawasan lintas negeri. Tapi mungkin dalam Selangor ni ada tempat-tempat hiking yang cantik. Dia selalu pergi dan sebagainya. Oleh kerana dia terbuat expert dalam buat benda ni, dia tahu, kan? Macam mana nak hiking yang sempurna, yang selamat, dan sebagainya. Dan mungkin dia boleh jadikan talent dia dalam hiking ni sebagai satu sumber untuk dia mendatangkan kewangan. Mungkin dia boleh buat jadi guide, tour guide pada hiking, kan, untuk orang yang nak pergi hiking. Kan, mungkin bila dah boleh buka sempadan nanti dan boleh keluar sempadan luar negara, dia boleh buat dia boleh buat sebagai tour guide untuk jadi hiker. Kan, jadi ini saya kata talent. Talent sebenarnya ada banyak pada diri kita, tapi kita tak sedar. Kan, kita cuma nampak masalah depan mata kita, tapi kita tak nampak talent yang ada pada diri kita. Contoh memasak sekarang. Dia ada talent memasak, tapi dia tak pernah fikir langsung dia nak buka kedai makan. Kan? Tapi sebenarnya ada talent. Kan, dia menjadikan sebagai hobi. Tapi oleh kerana walaupun dia start sebagai hobi, dia seronok buat benda tu. Dia suka. Dia seronok. Kan? Tapi dalam situasi katakanlah yang mencabar hari ni, di mana dia dah tak ada kerja contoh, atau perniagaan dia dah jatuh, tapi dia ada satu talent. Talent dia ialah memasak. Dan dia pakar. Jadi kenapa dia tak gunakan talent itu untuk maju terus ke depan? Okey. Ini maksud saya tadi, kita dah kenal pasti benda yang kita seronok buat. So yang last kali ialah benda yang datangkan kepuasan kepada diri kita. Tadi benda yang kita seronok buat. Sekarang benda yang mendatangkan kepuasan pada diri kita. Kita puas nak buat benda tu. Okey. Benda yang puas ni macam mana tu? Benda yang puas ni kadang-kadang benda tu benda kecil je kita buat. Tapi kita puas hati. Tak perlu benda besar-besar. Tapi kita puas hati. Kita rasa bukan saja kita seronok, kan, kita berpuas hati. Puas hati ni bukan seronok tu. Dia lebih pada seronok. Kita betul-betul satisfied yang kita dapat buat benda tu. Walaupun benda tu kecil. Saya beri contoh, kan. Contohnya macam sekarang ni kita bela kucing terbiar. Kan? Bela kucing terbiar ni setengah orang dia rasa puas hati. Kita tanya kenapa kamu suka bela kucing? Ataupun kenapa kamu suka bagi pakan kucing? Sebab dia kata dia puas hati. Bukan saja dia seronok, dia puas hati. Jadi kita nak sekarang ni kita nak list down apa benda yang mendatangkan kepuasan pada diri kita. Okay? Saya bagi contoh lagi. Kadang-kadang orang tu dia bagi RM10 dekat masjid sebagai sedekah. Dia rasa puas hati. Dia rasa puas hati. Jadi tak perlu nak bagi banyak-banyak. Tak perlu nak jadi jutawan, tak perlu nak jadi duit banyak, tak perlu nak bagi bina satu masjid. RM10 pun dia rasa puas hati. Jadi sekarang ni kita tadi contoh saya bagi kat sini, contoh macam orang tu nak bersihkan laban rumah dia. Kan dia puas hati. Dia kata kenapa kamu tak ambil orang gaji untuk bersihkan rumah? Tadi kata saya puas hati bila saya dapat bersihkan laban rumah. Jadi ini yang maksud saya, benda yang kecil yang kita buat, kita seronok, bukan saja kita seronok, tapi sekarang benda tu mendatangkan kepuasan pada diri kita. Jadi inilah ada beberapa soalan-soalan yang kita boleh tanya pada diri kita. Pertama sekali, kekuatan apa yang ada pada diri kita? Apa yang bangga yang pernah kita capai dalam kehidupan kita? Apakah keseronokan yang kita telah apakah benda-benda yang seronok kita buat sekarang? Dan finally, benda-benda yang mendatangkan kepuasan kepada diri kita. Jadi inilah saya punya rumusan pada hari ini tentang
topik saya ni. 4 soalan, berkisar 4 jenis soalan yang kita boleh tanya pada diri kita hari ni, supaya mudah-mudahan kita ni dapat keluar daripada problem ataupun situasi yang mencabar yang kita hadapi hari ni. Kan? Dengan kita kenal pasti benda-benda ni, saya suggest tadi kita tulis. Tulis balik, kita tulis setiap satu soalan ni, kita tulis 3 kekuatan pada diri kita, 3 benda yang datangkan kebanggaan pada diri kita, 3 benda yang mendatangkan keseronokan pada diri kita, 3 benda yang memberikan kepuasan pada diri kita. Kita tulis. Tak payah banyak-banyak, tulis 3 cukup. Jadi bila kita berhadapan dengan situasi yang mencabar dalam kehidupan kita sekarang, di mana ialah situasi mencabar sekarang ni, kita tengok list kita tu. Sesungguhnya kita ni sebenarnya ada kekuatan pada diri kita. Ada talent yang diri kita sekarang. Jadi kadang-kadang talent atau kekuatan yang diri kita tu boleh kita selesaikan masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi itu sajalah saya punya presentation hari ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak manfaat daripada presentation kali ini. Jadi bolehlah share, siapa yang tak sempat tengok live pada saya pagi ni, bolehlah share dengan rakan-rakan dalam Facebook, ataupun siapa yang tengok dalam YouTube bolehlah share dengan kawan-kawan di YouTube. Itu saja, saya Abdul Aziz Abdullah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.